Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mai, okey Mai, sihat? Salam. Sihat, Doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, okey. Wah, hari ni semua excited daripada awal tadi saya tengok Atikah dan kita punya recognition pun semua hebat-hebat. And Azalia semua excited excited. Okay. And malam ni kita nak ubah sikit. Selalu saya akan interview all the apa kata orang tu new achiever kan. Kali ni kita nak cerita sedikit macam mana perjuangan orang lama. Dia bukan orang tu tapi orang lama. Okey, saya bersama saya, of course you all dah tahu dah. So persilakan Sophia, founder Sophia Direct, Kak Mewah. Mana dia? Kak Mewah, silakan. Tepukan bagi Kak Mewah. Ya. Kabare. Suaras ya. Alright. Terima kasih Kak Mewah. Kat mana tu? Oh, kat rumah lah tu. Rumah. Ya. Okey, seorang lagi. Founders Emerald, Kak Cik Mah. Hai, Assalamualaikum. Oh, lagu biasa. Ini latar belakang ni dekat mana ni? Ini kat Istanbul. Ya. Oh. Ya. Alright, okay. Guys, malam ni memang saja bila saya fikir-fikir kan, dah lama saya tak berjumpa dengan inilah rakan-rakan seperjuangan lebih 10 tahun lepas jatuh bangun, tertiarap, terbaring kan, apa lagi? Bangun balik. Guys, saya rasa kita nak dengar daripada boleh kata otai lah, orang yang faham perjuangan dalam bisnes ni. Mungkin Kak Mewah, kita sedikit lah, 1 minit ni latar belakang sedikit. Ramai dah kenal, you all ni popular dalam Han Legacy. Tapi ada juga yang tak kenal lagi. Jom. Okay, silakan Kak Mewah, sedikit latar belakang. Okey, terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri. Saya seorang suri rumah, isteri kepada seorang pesara kilang, ada 5 orang anak dan 16 orang cucu, hanya mempunyai pendidikan SPM sahaja. Itu je Doktor. SPM saja Right. Okey. Alright, bagus permulaan pendek je permulaan dia. Kak Cik Mah, sedikit Kak Cik Mah, 1 minit. Sedikit Okey, perkenalkan diri, nama saya Puan Cik Mah. Business partner saya adalah seorang guru besar namanya Zulkefli bin Bakar. Saya pun sama, seorang tukang jahit, bekas seorang tukang jahit, pengalaman 20 tahun, dan saya pernah juga menjaga anak orang seramai 8 orang, dan saya ada 5 orang anak, 1 perempuan, 4 lelaki, 6 cucu, 5 menantu. Wow, alright, okay. Ini semua dah menantu, semua dah, semua dah ada cucu-cucu ni. Okay guys, siapa kita saja sambil tu tengok respon. Lawa, oh masih lawa. Masih bergaya lagi. Masih lagi, ya. Okay, Kak Mewah, mungkin sedikitlah bagaimana Kak Mewah mungkin bermula dalam Amway ni dan dah berapa lama dalam Amway? Sila. Okey, saya dalam perniagaan Amway ni dah 15 tahun. Terjebak dalam dunia Amway ni sebenarnya daripada rakan sekerja suami Haji Lias. So kami ditaja oleh Haji Hazri dan Haji Rozita. So kawan sekerja Haji Lias lah. So bila dia taja tu, saya sebenarnya bukan orang lelaki yang menentang, saya yang menentang. Kata nak buat apalah buat Amway macam ni, dia kata. Saya rasa macam tak suka sebab saya pun tak tahu kenapa, tapi nak dijadikan cerita. Selepas Dr. Aziz balik daripada Alaska, dia call saya, hati saya terbuka nak buat Amway. Itu punca dia Doktor. Apa ayat Dr. Aziz tu? Ingat lagi tak?
Dia call Kak Mewah. Waktu tu dia call, saya tengah menjahit doktor sebab saya pun memang mantan tukang jahit. Jadi so siapa yang jadi tukang jahit tu dah boleh agak-agak nak bersara lah ya. Okey. So bila Dr. Aziz call, Dr. Aziz kenalkan dia seorang doktor gigi dan dia baru balik daripada Alaska. Mula-mula saya ni macam macam tu lah kan. Kita tak kenal kan. Sebab suami saya dah pergi kelas waktu tu doktor. Jadi, bila suami saya dah pergi kelas, upline saya dia kata kalau dapat bawa isteri dia ni ada potensi. Dia cakap sebab dia tahu saya suka berniaga. Jadi bila Dr. Aziz call kata saya baru balik daripada Alaska, saya macam tak berapalah sangat kan. Tapi bila Dr. Aziz kata dia seorang doktor gigi tu, saya terasa seorang profesional call saya. Malunya saya cuma seorang suri rumah. Tapi nak dijadikan cerita, ayat Dr. Aziz, saya nak sangat berkenalan dengan Kak Mewah. Boleh tak datang kelas malam ni? Saya yang saya fikirkan sekarang ni, kenapa Dr. Aziz call waktu hari Rabu? Sebab hari Rabu malam tu terus ada kelas kan. Jadi saya tak ada masa untuk berfikir menolak. Kalau 2-3 hari sebelum kelas tu Dr. Aziz call, alah, kita dah sejuk kan. Daripada panggilan tu tadi kita dah sejuk, mungkin kita tak join kelas. Jadi malam saya pergi kelas, so saya nampak, ya Allah, tiba-tiba hujung kelas tu, yang closing tu, menyatakan ada satu event besar dekat Stadium Bukit Jalil. Saya join waktu tu. So maknanya itu teknik tu boleh ditiru lah. Call, walhal Dr. Aziz tak kenal pun kan, masing-masing tak pernah berjumpa, tapi ayat dia antara saya nak kenal sangat dengan Kak Mewah kan. So guys, mungkin tu satu teknik, satu strategi untuk kita tawan hati kita punya prospek. Alright. Okay, Kak Mewah, thank you so much. Terima kasih. Kak Cik Mah, sedikit latar belakang, sedikit sebelum join macam mana bermula dalam Amway. Rasanya ada gambar? Buka slide ke doktor? Boleh. Okay. Kita kongsi. Tak seronok tak ada gambar ni. Alright, okay. Sila. Sedikit latar belakang lah tadi kan. Saya seorang suri rumah tadi. Tadi saya dah bagi tahu saya adalah seorang tukang jahit. Pengalaman selama 20 tahun. Bukannya masa yang singkat 20 tahun tu. Dan juga saya juga niat saya untuk membantu suami saya. Jadi nak meringankan beban suami. Jadi dengan menjaga anak orang pun tak cukup doktor. Jadi saya pun bukan tadi saya cakap tukang jahit kan. Saya menjaga anak orang lagi doktor. Jadi saya macam tamak doktor, 8 orang tu. Anak sendiri dah 5. Lepas tu anak-anak balik pukul 2.30, saya start menjahit pukul 3.30 sampailah pukul 2, pukul 3 pagi macam tu. Doktor. Jadi saya seorang suri rumah ni, apa kata orang, pelajaran pun tak setinggi mana, setakat tingkatan 5. Itu pun kalau dimasukkan dalam dilempar ke sungai pun buaya tak nak makan doktor. Memang paling teruk doktor. Okey. Selain daripada tu doktor, saya ni pengidap paru-paru kronik doktor. Saya bermula dengan Amway ni doktor, bila saya jumpa saya punya upline, saya pun tak tahu dia buat demo dekat rumah saya punya adik-beradik, saya pun tak ada hati nak tengok dia punya demo muffin masa tu kan. Jadi saya ternampak suami dia buka Nutrilite tu, dia tunjukkan saya berkenan dengan kalsium magnesium. Jadi pada waktu tu adik-beradik saya ada 7 orang. Saya je yang beli kalsium. Adik-beradik saya yang tengok demo tadi seorang pun tak beli doktor. Waktu itulah saya mengamalkan kalsium tadi dan seminggu tiba-tiba saya call upline saya tak kenal, saya bukan tak kenal dia, dia minta nombor telefon saya ambil nombor telefon dia, saya call sebab saya nak tambah B-complex sebab saya ada masalah saraf yang kata orang kritikal, hampir apa kata orang macam nak kena stroke tu doktor. Memang dah tak rasa apa lah. Masa tu Bonderana ni dalam berapa minit saya call, sekejap dia sampai depan rumah saya. Pelik saya, waktu tu maghrib. Saya kata, kenapa pula orang ni aku call tiba-tiba dah sampai? Kan? Masa tu lah saya ajak dia masuk. Ni saya nak pesan dengan adik-adik semua. Kalau ada orang datang rumah kita, tolong jangan tolak. Tuhan nak bagi kita rezeki, tak tahu melalui apa. Melalui manusia ke, betul tak doktor? Kadang-kadang kita tengok orang datang, dia dah tutup pintu. Takut sangat kan? Masa tu rezeki saya panggil, jemput Bonderana.
pun masuk dalam rumah dan waktu tu lah dikongsi dengan saya satu plan pemasaran. Saya ni bukan orang mati label. Suami saya 13 mati label dia buat. Tapi bila dia tengok Bonda Hana tunjuk, Ayanda Zul tunjuk, dia terus dia dah lari dulu. Masa tu dia ada study group. Dia tinggalkan saya seorang-seorang doktor. Masa tu Ayanda tunjukkan guna kertas majung dekat dinding tu doktor. Lepas tu saya ni tengok macam faham ke tak faham. Memang tak faham betul lah kan doktor. Saya tak tahu, tak pernah buat. Tapi sebulan kertas majung tu melekat di dinding doktor. Saya cepat-cepat masak, bagi anak orang makan, saya duduk depan kerusi tu, depan dinding, saya menghayati doktor. Sehinggalah sebulan kertas tu jatuh ke lantai, saya angkat, saya tampal balik doktor. Sebab saya nampak dekat pelan pemasaran tu, saya rasa macam ya Allah, inilah masa untuk aku nak bebas daripada menjahit. Masa tu doktor. Tapi sayang suami saya pun tak nak sign up. Saya pula berpakat. Ini satu tip lagi Kita kalau kita nampak peluang tu, kita kena berpakat dengan kita punya upline. Kalau suami kita dia tak nampak peluang ni, tapi saya pakat dengan upline saya perangkap suami saya suruh dipanggil orang yang paling atas. Maksudnya doktor lah yang datang rumah saya. Alhamdulillah. Waktu tu doktor terangkan suami saya sign up. Malam tu terus pergi kelas. Waktu doktor bawa saya. Dia cakap ini bisnes orang lelaki. Masa tu doktor luntur hati saya. Saya cakap kalau macam ni baik tak payah buat. Doktor, sebenarnya saya bukan nak buat tu doktor. Tapi saya nak bebas, saya nak keluar waktu malam tu, nak hilangkan stres saya. Sebab suami saya tak pernah bawa saya. Keadaan malam. Itu sebenarnya bukan kerana saya nak tengok sangat pun MW ni. Macam tu lah doktor. Ya, itu sejarah dia. Sejarah dia. Bukan senang macam-macam orang nak mulakan. Tapi Kak Cemah, kita fast forward, mana lajukan sikit. So Kak Cemah dah berapa tahun dah dalam MW? Okey, saya dalam MW doktor dah 14 tahun doktor. Saya buat MW dah 14 tahun. Jadi saya bermula MW tu 14 tahun lah saya dah masuk MW ni. Tapi saya bermula doktor dengan menggunakan sebuah motor ni je. Yang ni yang ramai orang tak tahu ni Kak Mah. Share sikit. Kalau adik-adik semua tengok, inilah motor akak daripada start akak berkahwin dengan Cikgu Zul sehinggalah anak 3 orang. Ini je yang mampu Cikgu Zul sediakan untuk saya. Ini jugalah motor daripada KL saya balik berapa jam daripada Melaka. Inilah naik motor. Saya mengandungkan anak saya Paturaman. Inilah motornya juga doktor. Nak mengandung 9 bulan doktor. Inilah motor. Inilah juga motornya yang sejarah ni, yang apa kata orang merubah kehidupan saya sebab saya nampak peluang MW ni. Saya tak bagi apa kata orang kita nampak MW ni. Jadi saya ambil peluang ni doktor. Walaupun dengan motor saya sanggup. Tak bagi alasan. Tak bagi alasan walaupun saya tak ada lesen doktor. Masa ni lah saya mengamalkan 2 vitamin tadi. Saya tak tunggu sampai saya pandai banyak doktor. Saya tahu sikit, saya buat sikit. Dengan 2 vitamin ni lah doktor yang saya pergi di taman saya je doktor. Tapi dapat jual 20 botol masa tu. Okey. Daripada sinilah bermulanya cerita Kak Mah. Tak apa. Tapi saya nak tahu soalan saya sebab dia ada kaitan dengan melancong. First time daripada sini Kak Mah dapat sebagai platinum dan seterusnya berapa buah negara dah dengan bermula dengan motor ni. Boleh tunjuk tak? Boleh. Okey. Ini negara yang saya dah pergi doktor. Kalau kita tengok mula-mula saya pergi Guangzhou doktor. Tak pernah tengok tak pernah naik kapal terbang. Kapal terbang bila sedai baju tengok daripada bawah je. Kapal terbang. Bila aku dapat naik ni kan. Tapi bila start pergi Guangzhou China, masa sekarang ni dia orang hantar pergi ke Langkawi kan doktor. Dulu saya pergi ke Guangzhou. Ini saat-saat yang paling bahagia bagi saya. Sebab ini penat-penat lelah saya sementara itu yang saya nak capai platinum tadi dapat pergi ke tempat orang. Dan yang selain daripada itu doktor, yang membuatkan saya mesti tahu, adik-adik mesti tahu. Bila saya pergi Guangzhou, mesti kita dah platinum kan doktor. Tapi balik daripada Guangzhou doktor, saya jatuh 3% balik doktor. Tersungkur, terduduk. Semua downline saya tak nak buat. Masa tu saya tak cakap pun dengan doktor. Saya cakap dengan upline saya je. Tapi saya buat doktor, ini bisnes saya. Saya cakap dalam hati saya, benda ni pasti saya akan berjaya. Jadi saya bina balik doktor, saya buat macam asal balik, macam saya bermula. Jadi saya capai pada waktu tu
Ruby doktor, jualan yang paling tertinggi iaitu 2 ke 3 bulan saya berturut-turut. Lepas tu terus pergi ke Founders Platinum, dapat pergi Hokkaido. Hokkaido Jepun masa tu. Lepas tu doktor, saya dapat pergi Las Vegas, dapat ni Grand Canyon. Betul ke doktor saya sebut? Doktor, betul ke saya sebut tu? Boleh. Yang penting doktor, kalau saya salah sebut pun saya peduli apa doktor? Saya dah pergi. Inilah satu keajaiban dunia ni doktor. Kan? Tak pernah orang capai, saya dah capai. Saya pergi Adam, Michigan, headquarters tu kan. Amway, saya dah pergi. Ni Mediterranean Cruise. Nak sebut pun berpintal doktor. Tapi aku ada heran ke? Aku tak heran. Yang penting saya dah sampai ke Pisa Condong tu. Itu adalah satu keajaiban juga doktor. Betul tak? Ke Pompeii, Rome, Vatican City, negara yang terkecil di apa? Apa doktor? Negara yang terkecil. Saya dah pergi doktor. Monaco, Amalfi, Turki, Hawaii doktor. Saya tak pergi. Dapat duit 25,000. Istanbul. Kita bukan pernah pergi. Tapi kerana apa? Sebab ada masalah kan? Dapat lagi 25,000. Pergi Alaska baru-baru ni doktor, baru balik. Macam lag lagi. Nampak tak? Mana dibawa banyak. Ya. Korang kira-kira berapa banyak tu? Berapa banyak negara tu? So rumah, guys. Doktor. Suri rumah yang tak ada pelajaran. Cakap tak pandai. Tak confident. Betul. Kan? Kita pre-adjust diri kita awal-awal lagi. Tapi hari ni, inilah reward yang Amway bagi, doktor. Kalau saya menjahit, tak mungkin. Mungkin lagi teruk saya, kan? Ni, Paris pasti, doktor. Pasti. Ya, insya-Allah Paris tahun depan, Okey, Kak Cemah. Wow. Siapa yang terbakar? Bagi api-api sikit. Aduh, bagi api-api sikit. Ramai hari ni, doktor. Ada dekat 500 orang ni. Ya. Dah 500 pula. Campur FB dah 500 dah. Okey, Kak Mewah. Saya. Ya, Kak Mewah pula. Ceritakan pengalaman mungkin the first time melancong dan dah berapa kali dah melancong. Silakan. Okey, saya melancong dengan Amway ni dah kiranya kali kelayakan kali kelima lah. First yang kami pergi adalah pergi naik cruise. Saya ni nenek cruise, doktor. Saya nenek cruise. Ya, betul. Okey. Cruise yang pertama saya naik make cruise bersama dengan Cik Ma tadi. Maknanya kita pergi Perancis, Spanyol, Itali. So kita pergi Barcelona, Monaco. Orang ni nenek-nenek yang bukan kaling-kaling pergi Tangga Batu. Tak main. Lagi mana Kak Mewah? Marshall, Amalfi, Rome. So itu adalah negara-negara yang tak pernah kita jangka untuk kita sampai kat situ. Betul. Tak ada dalam planning kita sebagai seorang nenek nak pergi tempat-tempat macam tu. Yang kita ingat apa? Dalam Malaysia je lah. Sebab itu yang kita tahu. Kita rasa itu kemampuan kita. Dan saya pergi ke Dubai itu, pergi Qatar, Doha, Abu Dhabi. Jadi yang Sydney tu sebab COVID, so saya layak juga, tapi Amway bayar 25,000. Ya, betul. Bila saya cerita saya qualified pergi Sydney, tapi Amway batalkan. Rugilah awak kena batalkan. Tak dapat apa-apa. Tidak, dengan Amway bukan macam tu. Dengan Amway dia bayar balik 25,000. Ini waktu kami first ALS lah. Nampak tak tu otai-otai siapa? Itulah latar belakang yang paling Allahu Akbar. Paling hebat. Tengok suami saya. Nampak tak? Kebanyakan tu dia sebagai penyokong belakang. Tapi bila beraya semacam kan. Okeylah tu kan. Okey, so Sydney dibatalkan dapat 25,000, Istanbul dibatalkan pun dapat 25,000. Itulah Amway. Bila you dah qualified tapi Amway cancel benda tu kan, kita diganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. So 25,000 tu kita boleh besarkan modal lah, senang kita. Betul. So lepas tu kita pergi Alaska, pergi Kanada, British Columbia, Seattle, ada pergi Incheon, banyaklah. Wow. Macam memang menarik. Tapi Kak Mewah, saya nak tanya sebab saya tahu waktu nak Alaska ni Haji tak berapa sihat kan.
Apa yang sebab saya tahu treatment Amway berbeza. So boleh tak share sikit? Sebab ramai orang tak tahu ni. Ramai orang tak tahu. Okey, silakan Kak Mewah. Ada tak gambar waktu yang dia pakai wheelchair? Wheelchair. Roda ada tak? Tengok saya tak ada Kak Mewah, tak ada. Tak apa, share je, cerita je. Waktu saya rasa dia tak sihat tu, hati saya dah berbelah bagi sama ada saya nak ambil duit ataupun saya nak pergi. So saya bincang dengan dia, tak payah pergilah bang, tapi saya nak pergi. So saya jadi cair. Bila dia kata dia nak pergi, dia jadi cair. So tak apalah. Kemudian dalam tim kita pun ada beberapa orang doktor kan. Saya dah bertanya dan berbincang dengan dia. Tak apa, boleh pergi macam tu. Masih selamat lagi untuk pergi. So dengan keadaan kaki dia tak berapa kuat, so dia bertongkat. Tongkat tu anak-anak belikan untuk bagi sokongan bapak dia pergi. Sebelum tu tak bertongkat. So dia memang macam tak nak bertongkat lah. Tapi alhamdulillah, so far yang selama ni saya risaukan keadaan dia tu sebenarnya tak membebankan pun. Tak membebankan pun. Sebab kat situ kita ada nampak macam satu prioriti yang dia memberi layanan kepada orang-orang yang kami sebenarnya waktu dekat Alaska ni, suami saya dikategorikan sebagai OKU. Sebab dia banyak kelebihan dia. Meja makan pun ada meja makan khas OKU. Lepas tu kalau kita berjalan macam kita nak turun kapal terbang, dia ada orang yang sediakan wheelchair untuk menolak dia. Dan bukan saya yang menolak, tapi staff flight. Yang tu yang ramai tak tahu Kak Mewah. Jadi memang kena bagi tahu. Maknanya ada kita panggil priority lane, keutamaan, lorong keutamaan. Okey. Jadi memang saya rasa ada tambahan bayaran apa-apa ke Kak Mewah? Ada doktor. Ada Semua free, semua layanan bagus. Amway dah sediakan. Ada satu waktu yang kita nak jalan balik tu, waktu tu kami yang tak sabar sebenarnya, kursi roda tu dah dapat. Tapi sebab kawan-kawan semua dah masuk dulu, jadi saya takut kita berpecah kan. Jadi saya kata tak apalah Pak, kita jalan pelan-pelan. Tapi waktu kita queue untuk naik flight tu, World Travel tu, dia pimpin, maksudnya dia guide kita untuk jalan dulu. Dia bagi laluan kita jalan dulu. Keistimewaan tu ada kat situ. So saya rasa alhamdulillah, syukur kan. Kita tak adalah rasa macam tertinggal kat belakang, maksudnya akan jadi menyusahkan orang lain kan. So memang satu lagi yang saya rasa sangat saya hibur doktor. Daripada Han sendiri kan, banyak sangat bagi moral support. Dia memerhatikan kalau mana yang dia boleh tolong, dia tolong. Itu yang saya rasa, ya Allah, kalau kat dunia luar saya tak tahu. Orang tengok dia jalan bertongkat, orang akan tengok je. Tapi ada orang yang tolong angkatkan beg, ada ABO yang tolong angkat beg, ada ABO yang pimpin. Saya rasa terharu sangat. Padahal peringkat awalnya tu saya rasa macam tak nak pergi lah, macam takut menyusahkan orang kan. Rupanya bukan macam tu. Sebab kita, circle Han ni memang dia diasuh sebagai family. Culture Han tu yang memang saya rasa, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, saya sangat teruja doktor. Terima kasih banyak pada semua yang prihatin kepada Bonda dengan Tok Bah. Alright. Terima kasih Kak Mewah. Sebab benda tu tak nampak kan. Jadi kita kena bagi tahu. So wow, hebat semua yang qualified dan semua yang ada yang perlu diutamakan, so itu semua Amway cover dan tak perlu ada extra charges. Okey, Cik Mah. So tengok tadi melancong dah berapa belas berapa tempat dah tu. So buat Amway ni ada cabaran tak Kak Mah? Cuba tengok Kak Mah. Kak Mah cabaran dah 14 tahun kan? Okey, cabaran doktor memanglah ada, mana ada tak ada cabaran doktor. Cabaran makan pun ada cabaran. Duduk dengan pasangan cabaran, duduk dalam rumah cabaran, mana-mana keliling kita pun ada cabaran. Kan doktor? Kita nak mati pun besok ada cabaran dia doktor.
Okey, cabaran pada diri sendiri doktor. Yang paling utamanya lah yang saya nampak dulu waktu saya nak start nak buat MBA, saya rasa macam rasa rendah diri tu doktor. Saya rasa sangat-sangat malu sebab saya kata orang tak ada pelajaran. Saya rasa macam saya nak kata orang nak berdepan dengan orang-orang yang berkejaya ni doktor. Saya sangat malu doktor. Sebab waktu nak pergi kelas dulu kan doktor, saya rasa macam ya Allah, aku duduk di belakang doktor, aku nak lari cepat-cepat supaya orang lain tak nampak aku. Macam tu kan. Jadi saya macam terlampau rendah diri doktor. Sebab saya memang tak pernah bercampur dengan orang sangat. Saya bercampur dengan orang yang seangkatan dengan saya je doktor. Kalau orang-orang yang lebih level daripada saya ni memang doktor. Kalau walaupun sepupu belah suami saya, memang saya takkan. Saya takkan doktor. Memang saya takut dan saya dulu kan doktor, kita dulu cantik tapi dah lama makin buruk rupanya kan. Jadi orang selalu bila saya keluar orang tiap saya Mona Pendi. Kau gelak lah kat dalam ni ramai-ramai. Mona Pendi. Dia tiap saya Mona Pendi. Lagilah saya malu doktor nak bercampur dengan orang. Waktu saya nak masuk MBA, saya menceburkan diri saya dalam MBA ni kan doktor. Saya rasa menangis doktor. Saya nak berubah doktor. Macam mana saya nak buat ni? Sedangkan saya kekurangan pada diri saya banyak sangat. Mati hidup balik, saya dah periksa diri saya sendiri doktor, mati hidup balik saya takkan berjaya. Saya takkan rasa macam mana orang lain kat luar sana suka rasa doktor. Dan bila saya start nak buat kan doktor, buat MBA, orang suami saya bagi sokongan padu dengan saya. Tapi orang yang terdekat dengan saya ni, yang mula-mula saya nak buat MBA adalah orang yang terdekat dengan saya yang kata orang memang down dengan saya, memang down dengan sangat. Waktu tu kan doktor, saya tengah nak buat demo waktu tu kan. Waktu tu memang ramai orang tengok saya buat demo processor tu doktor. Waktu tu lah saya punya adik-beradik saya ni kan bagi tahu orang-orang tu. Dia kata nak buat apa lah kau pergi tengok dia punya demo tu. Dia kata beli, dia kata benda beribu-ribu. Dia cakap macam gitu. Kalau kau masak tak sedap juga. Doktor tahu tak apa berlaku? Semua orang tu lah doktor. Orang tu terus tak jadi tengok saya punya demo. Saya balik, saya menangis. Saya pergi rumah mak saya masa tu. Saya minta, saya cakap dengan mak, kenapa akak buat saya macam ni mak? Saya baru nak buat bisnes mak. Cakap gitu. Sepatutnya dia sokong saya mak. Tapi kenapa dia buat saya macam ni? Jadi kan doktor, masa tu saya rasa betul-betul kalau cabaran, kalau orang-orang luar tu saya tak kisah. Tapi orang terdekat. Sehinggalah hari ni doktor. Sehingga saya dah berjaya hari ni doktor. Dah lain pula ceritanya doktor. Sampai kata saya buat MBA ni saya dapat duit haram doktor. Itu yang membuatkan saya betul-betul sampai hari ni tak terubat doktor. Memang saya sedih sangat. Dan keuangan doktor, cabaran keuangan. Mula-mula saya nak buat MBA ni doktor, saya tak ada duit. Saya nampak MBA ni doktor, saya berhenti jaga anak orang. Saya pulangkan, saya punya berani doktor. Saya tak menjahit doktor. Saya pulangkan semua baju-baju orang walaupun saya belum ada persen doktor. Sebab saya nak berubah. Saya tak nak duduk di takut lama sampai bila-bila. Jadi bila saya tak ada duit doktor, saya nak pergi jauh. Saya nak servis saya punya downline. Saya jumpa Zoo waktu tu ke KL doktor. Saya nak pergi KL nak duit tol. Saya nak duit minyak doktor. Saya masak hari-hari doktor tahu tak apa yang saya makan. Saya makan kentang masak air je doktor. Saya nak jimat. Sebab apa? Saya nakkan duit tu doktor untuk pergi servis. Dulu Dak Zu pernah cakap dengan saya, Kak Ma dah makan. Saya cakap dengan dia, Kak dah makan dah. Kak makan kat mana? Dekat restoran depan sana. Dia tak tahu doktor saya buat bekal. Saya suapkan suami saya doktor sambil dalam perjalanan. Itu kentang masak air doktor. Tiap minggu, seminggu 2 kali. Suami saya balik sekolah pukul 3.30. Saya bawa, ajak dia pergi rumah Zoo sebab saya nak buat demo masa tu dengan Zoo. Itulah pengorbanan saya waktu tu. Walaupun tak ada duit, saya berani tolak diri saya. Sebab kalau saya tunggu saya sampai berduit, agak-agaknya saya berjaya ke doktor sampai hari ini. Tak mungkin doktor. Jadi saya kena kata orang cari jalan doktor. Macam mana saya nak servis? Hari ni yang saya nampak ramai leaders yang takut nak pergi buat servicing ataupun nak pergi jauh daripada kawasan-kawasan yang keliling dia doktor. Sebab apa? Dia berkira-kira dengan duit yang saya cakap tadi. Tapi kena ingat adik-adik, saya tak ada duit. Zero. Saya nak pergi seminar pun doktor, nak kena kumpul duit. Mana saya dapat duit doktor? Saya pergi tolak diri saya, pergi keluar pukul 10 saya keluar, pergi cerita pasal vitamin. Saya ambil untuk runcit doktor, saya kumpulkan duit tu doktor. Untuk saya nak pergi seminar doktor. Lepas tu kan doktor, waktu saya nak capai target untuk nak pergi Emerald, pergi ke Founders Emerald, macam-macam masalah doktor. Dengan Dengan COVID lagi, dengan downline
lain tarik handbrake. Tapi matlamat saya dia yang tahu doktor. Saya kena pegang sungguh-sungguh. Sebab benda ni saya tahu setahun saya buat, saya boleh dapat 360,000 doktor. Kenapa saya mesti main-main? Jadi alang-alang saya buat doktor biar sampai kata orang jadi apa kata doktor, kita genggam bara biar sampai jadi apa? Genggam api biar sampai jadi bara doktor. Jadi saya buktikan doktor, saya waktu saya nak pergi Emerald ke Founder Emerald doktor, saya sakit doktor, saya muntah darah doktor. Saya coaching downline saya setiap hari 6 kali doktor. Waktu saya coaching dia orang tu, saya muntah doktor, muntah darah, tapi downline saya tak tahu doktor. Saya pergi kat Singki buang, saya teruskan lagi sampailah saya capai Emerald. Dan saya telefon Emerald, saya nak lagi pergi ke Founders Emerald. Waktu tu kan saya dah ketinggalan leg ketiga saya doktor. 2 bulan saya dalam 60,000 doktor. Saya nak kejar daripada 4 bulan. Faham, ya. Guru kata Cik Ma boleh, Cik Ma pasti boleh. Doktor pun ada cakap dengan saya, Kak Ma pasti boleh. Jadi saya pun terus buat doktor, 2 bulan je terus cover doktor. Tak sampai 4 bulan, 2 bulan. Terus saya tombang, saya terus masuk hospital 16 hari doktor. Tapi saya dah close sebagai Founders Emerald. Ya, betul. Nampak tak doktor? Inilah cabaran saya doktor. Tapi inilah cara untuk saya nak atasi cabaran. Bila kita kita down, waktu kita down doktor, saya selalu sentiasa mendengar kisah-kisah motivasi. Saya suka buka YouTube doktor. Pagi-pagi inilah kerja saya doktor. Sebab saya kadang-kadang membaca, saya tertidur. Jadi saya buka benda ni. Dan satu lagi doktor, inilah sebab boleh membantu minda, membantu minda kita untuk memandang ke hadapan dan fokus pada matlamat kita. Jadi bila kita dengar cakap orang-orang kita tak boleh nak berjaya, betul tak doktor? Ini yang saya cakap dengan downline saya. Kita kena bawa ramai-ramai pergi mana? Pergi best pada bulan 9 ni. Kerana di sinilah motivasi yang terawat di diri kita ni doktor. Bila kita ada cabaran doktor. Sebab kat sinilah seminar-seminar macam inilah yang kita kena kumpul duit, kena pergi doktor. Walaupun 250 itu bukan isunya, tetapi bila kita dapat motivasi macam ni, dia boleh merubah kehidupan kita yang lebih baik doktor. Dan berguru dengan mentor upline. Mentor banyak pengalaman kisah jatuh bangun dia, membina perniagaan Amway. Jadi bila kita lalu macam saya lalu tadi, boleh tak kita call upline? Boleh tak kita call mentor kita? Sebab dia orang ada pengalaman. Janganlah kita bila ada cabaran kita terus hilang. Kita sepatutnya kena cari orang yang betul. Sebab mereka dah lalu benda tu. Sentiasa yakin dan percaya pada diri kita sendiri. Kalau orang tak yakin dengan kita, kalau kita sendiri, tak apa doktor, ini kita sendiri yang tak yakin pada diri kita sendiri, sangat-sangat malang doktor. Kalau kita sendiri pun tak percaya pada diri kita sendiri, siapa yang nak percaya doktor? Ilmu untuk yakin tu perlu doktor. Istilah yang saya tulis kat sini. Kan istilahnya yang tepat bukanlah susah untuk berjaya, tapi perjalanan dia yang diuji doktor. Diri sendiri yang boleh membangunkan anda dan diri sendiri yang boleh menjatuhkan anda. Tak ada orang lain yang jatuh. Kita tak jadi, bukan kerana upline. Ini nak kena bagi betul-betul ke adik-adik ni. Ya, betul. Guys, ni banyak ni tips ni. Tengok cabaran, dan saya yakin you all pun lalu cabaran ni. Tapi kalau you all belum lalu, mana you all belum buat Amway. Itu je. Kalau tak lalu, mana tak sakit, tak menangis, tak meraung, maknanya belum buat betul doktor. Buat 20 ke 15% je. Kalau 80% buat memang betul. Betul. Alright, okey Kak Mewah. Kak Mewah pula. Mesti saja nak cerita cabaran ni sebab diorang kena tahu. You all pergi melancong setiap tahun, Amway hantar VVIP treatment. Mestilah ada apa? We have to pay the price. Ada apa? Ada benda yang kena bayar kan? Cabaran dan sebagainya. So Kak Mewah punya cerita apa pula? Silakan Kak Mewah. Lebih kurang sama je doktor. Ya, sebenarnya lebih kurang sama. Yes. Sama. First yang kita dapat mesti daripada prospek dulu. Sebab kita belum terbukti berjaya. Kita baru nak bermula. Bila kita baru nak bermula, orang tak yakin sama ada kita ni betul-betul ke? Amway ni betul-betul ke boleh buat? Jadi prospek tu dah reject kita. Tapi bila kita reject, janganlah kita terus mengalah. Sebab rejection tu adalah normal. Doktor pun katakan rejection tu normal. Tak ada rejection, tak adalah jadi kita sampai apa yang kita dapat sekarang kan. So yang keduanya rejection daripada
keluarga tak sokong. Keluarga tak sokong tu macam mana? Sebab dia tak nampak bukti lagi. Sama juga doktor. Tadi orang luar tak nampak bukti, dia tak sokong. Dalam keluarga pun macam tu juga sebab dia tak nampak bukti. Dia tak nampak kita berjaya. So kawan-kawan rapat menjauh. Tapi saya buktikan daripada apa yang saya lakukan ni, saya buat dek je lah, buat dek. Family nak reject, prospek nak reject, kawan-kawan menjauh, saya biarkan aja. Tapi saya bekerja dengan apa impian yang saya nak. Betul. Saya buktikan, saya buat walaupun sampai adik-adik saya kata, "Kak, engkau dah pindah rumah ke, Kak? Kenapa rumah engkau semak?" Sebab kita keluar selalu, jalan tinggi apa semua kan. Tapi dia belum nampak. Sebab dia belum nampak apa yang kita nampak. Jadi saya buat tak tahu je doktor. Sampai sekarang bila kita dah pergi melancong, lifestyle kita berbeza sikit daripada apa yang sebelum waktu dia belum nampak kita berjaya kan. Jadi dia lama-lama dia nak kata tunduk tidak, tapi malu sendiri kot agaknya. Betul. Family lah, biasanya family kan. Jadi betul. Kak Mewah dah sebut lifestyle tadi, lifestyle berbeza. Kita terpaksa pendekkan sebab saya nak yang poin yang akhir ni. Perubahan tu setelah ada cabaran, susah sedikit, payah sedikit dan kita dah susah, kita lawan, dapat atasi. So value and reward ni Kak Mewah. Boleh share tak? Mungkin ada gambar sebab saya suka Kak Mewah punya cerita ni selalu memang saya jaja because walaupun saya kata Kak Mewah usia berapa Kak Mewah? 25 ke berapa? Baru 66. Haji dah berapa? 70? 73. Tetapi bisnes dia masih muda. Apa maksud dia? Okey, share sikit Kak Mewah. Sila. Values tadi, values and reward. Sila. Sebelum tu saya nak share mengenai saya punya organisasi lah doktor. Ya. Okey. Dalam organisasi saya ada gambar tu keluar lain sebab dia tak boleh tunjuk gambar ni. Okey. Dalam organisasi saya ada 3 orang founders Emerald. 3 orang pun. Okey. Seorang Emerald, seorang Sapphire, 9 FDD, 3 Platinum, 5 Gold Producer dan 3 SD. Korang kira tu? Saya seorang suri rumah. Yang paling saya rasa bukan menunjukkan kejayaan saya doktor sebenarnya. Tapi itu adalah peluang yang saya beri pada mereka. Peluang yang saya beri. Bukan kejayaan saya, tapi kejayaan dia orang tu sebab peluang yang saya beri. Tapi yang bestnya siapa saya? Saya hanya seorang suri rumah, tapi di bawah saya ramai doktor. Ramai profesional. Itu yang saya rasa. Dan purata Kak Mewah purata usia diorang dalam 30-an, bawah 40-an kan? Orang muda semua. Orang muda. Tapi saya apa yang saya pegang sebab doktor pernah cakap, Dr. Aziz pernah cakap. Sebab bila kita seorang suri rumah, siapa yang kita nak taja? Suri rumah juga. Sebab kita akan berada dalam circle kita. Doktor cakap, Dr. Aziz cakap, dia kata Kak Mewah kena upgrade Kak Mewah punya prospek. Yes. Upgrade Kak Mewah punya prospek. So daripada situ kebetulan saya ada berkenalan dengan seorang doktor. So daripada seorang doktor tu saya dapat beberapa orang doktor daripada Hospital Melaka. Saya kenal seorang jururawat, saya dapat berkenalan beberapa staff nurse dekat Hospital Melaka dan hospital-hospital yang lain. Tapi alhamdulillah walaupun dia tak berkekalan, tapi sekurang-kurangnya di bawah-bawah dia tu kita masih ada dia. So kat situ yang saya nampak lah. So maknanya kita kena upgrade kita punya prospek. Itu. Okey, reward lain. Kak Mewah. Reward lain doktor. Sebagai seorang suri rumah doktor, saya ni selalu berzikir dengan suami. Bang, saya nak beli kereta atas nama saya sendiri bang. Saya nak beli kereta atas nama saya sendiri bang. Dan sewaktu PKP, alhamdulillah Allah sampaikan impian saya dan saya beli kereta ni adalah melalui online.
Saya Online saya tak pergi dekat showroom, doktor. Saya memang saya dah decide dengan diri saya nak beli kereta ni, warna ni, harga sekian-sekian. So saya call saya punya kenalan yang saya tahu dia memang salesman kereta. So saya tak pernah tak tengok pun. So Kak, nak yang macam ini, nak yang macam ni, ya. Peringkat awal saya nak order Altis, doktor. Tapi musim PKP kereta tu tak ada. Susah nak dapat. Yeah. So bila susah nak dapat, saya cakap dengan kawan saya punya salesman tu, saya kata, okey, saya nak cancel order tu. Alah Kak, janganlah macam tu Kak. Honda ada Kak, Honda. Saya tak nak Honda. Boleh tak you buat quotation Camry? Saya dia kata, dia betul Kak? Dia kata, betul, buatlah quotation macam itu. So 4 hari dia buat quotation dan dia submit dekat bank, terus lulus dan saya kata okay, approve. Saya memang nak kereta tu. Kak Maiwah gunakan slip bonus MW, right? Ya, betul. Hanya dengan slip MW seorang suri rumah mampu beli macam ni lah. Saya hanya seorang nenek je, doktor. Kereta yang ini pun memang dah kereta memang saya punya idaman. Tapi bila saya keluar kereta ni, ada kawan sama-sama kita je. Kenapa Kak memang beli kereta ni? Ini kan kereta toke-toke Cina. Cina suka pakai kereta ni kan. Ini kereta toke-toke Cina. Yes, saya memang nak bersaing dengan orang Cina. Yeah, alright. Kak Maiwah, kalau nak cerita banyak lagi. Faham, saya faham. So, korang boleh tunggu sekejap lagi tau. Sikit lagi. Saya nak Kak Cik Mah. Panjang dah cerita mak nenek ni. Ya, 14 tahun punya cerita kan? 15 tahun punya cerita. Okey Kak Cik Mah. Ada 442 orang lagi. Okey lah tu kan. Okey lah kan. 443. Okey doktor, saya share sikit share sikit. Reward and value. Ini dia. Ini dulu kenderaan pertama saya, doktor. Naik motor je kan. Lepas tu van Rusa ni adalah suami saya punya dulu. Nampak kereta macam cantik lagi tapi dasarnya memang dah buruk. Saya pernah hantar Rahman pergi pergi belajar dekat Kedah dulu, dia berasak-rasak. Berhenti banyak kali, doktor. Tapi waktu saya nak buat MW ni, saya tak ada kenderaan, doktor. Waktu tu jugalah saya pernah ambil lesen. Saya tak ada lesen kereta pun, doktor. Saya pergi beranikan diri ambil lesen kereta. Suami saya tengok saya punya kesungguhan. Saya terima kasih kepada Bonda Rana lah, doktor. Sebab waktu saya nak pergi kelas dulu, Bonda Rana yang ambil saya angkut. Doktor, tapi saya malu. Sebab ini bisnes saya. Kenapa mesti upline saya yang nak bersusah payah? Jadi suami saya rasa malu. Dia belikan saya kancil ni. Dah lah orang tua tu modal 2,000 doktor belikan kereta ni kan. Auto. Inilah kereta yang mula-mula saya dapat. Tapi suami saya kata bulan-bulan saya kena bayar. Wah sudah. Dah lah saya baru buat 3% kan. Jadi inilah kereta juga jadikan saya satu penolak untuk saya buat sungguh-sungguh. Sebab saya dah ada komitmen kan doktor. Nak kena bayar ni. Jadi 200 besar tu doktor bagi saya. Nak kena bayar. Jadi saya buat sungguh-sungguh doktor. Saya akan target 12% setiap bulan. Dengan 2 vitamin. Kalsium B kompleks je saya jual doktor. Tak ada benda lain yang saya jual. Saya mesti target. Sampai kereta ni kan doktor. Saya 8 bulan saya capai 21% doktor. Dengan kereta ni dan saya gold producer. Saya belikan suami saya Izora baru doktor. Belum platina. Tujuan dia apa? Sebab telinga saya panas. Sebab ramai kawan-kawan dia cikgu hina kereta suami saya ni. Dia siap call tahu suami saya. Apalah Cikgu Zul, kereta buruk. Kalau saya dah baling kat sungai dah. Saya ni rasa hibah doktor. Dia gelak doktor. Tapi saya menangis tu doktor. Saya cakap dengan dia, janganlah hina. Saya macam ni. Suami saya macam ni. Jadi saya kata aku beli Izora barulah. Walaupun kereta buatan Malaysia. Jadi saya rasa bangga dapat pakaikan suami kereta ni. Nampak tak? Tapi saya tetap pakai kancil yang dia belikan tu. Syukur Alhamdulillah. Lama-lama kereta ni dah berangin doktor. Dia dah nak pergi kelas dia dah berasap. Jadi saya tukar kepada Biba baru. Biba ni pun saya baru ambil dekat-dekat je dengan Izora tu doktor. Jadi dua-dua ni saya bayar doktor. Saya bayar. Tapi lama-lama suami saya rasa macam tak gentleman kan. Dia bayar satu, saya bayar satu. Okay next. Okey. Lepas tu saya terus beli Honda Civic tu doktor. Inilah kereta saya ingat doktor cakap. Turun kelas. Kak Ma beli kereta ni. Ni kereta Kak Ma. Kenapa doktor? Ni kereta orang muda. Memang saya nak jadi muda doktor. Sebab saya nak bersemangat. Tenaga mesti muda. Nak buat kata orang panjang lagi masa ni kan. Jadi inilah kereta juga. Saya pergi kelas kan doktor kan.
kena kejar dengan apa ni doktor? Kena kejar dengan India tu doktor. Berapa kali kena kejar dengan India? Tadi kereta kancil tu kan doktor. Pergi kelas tak buka lampu lah, apalah kan. Langgar traffic light lah. Macam-macam. Langgar hantu lah. Macam-macam kereta kancil tadi tu. Okey ni, kereta ni pun ada sejarah. Lama-lama suami saya cakap, wah bahaya awak bawa kereta ni. Tak apa awak bagi abang pakai. Dia pilihkan saya kereta Honda ni. Saya tak nak. Tiba-tiba dia suruh pergi kedai. Dia dah siap. Dah siap dah. Apa kata orang carikan kereta. Saya cakap saya tak nak kereta ni. Dia kata alah jangan bising-bising pakai je. Lepas tu suami saya beli Isuzu. Kenapa? Sebab saya buat rumah jalan tu dah teruk dah tak boleh lalu. Kereta Honda Civic ni hancur. Sebab jalan teruk. Dia belinya kereta Isuzu. Dan saya doktor kan terbeli kereta doktor tak disengajakan. Sebab ini pun sebab apa? Suami saya tengok dalam YouTube. Cantik kereta BM. Saya kata saya tak nak tengok. Saya tak nak. Dia pula excited doktor. Tapi kebetulan saya pakai duduk betul sebelah saya dekat Petronas. Tiba-tiba saya terbukakan warna je kan doktor. Bukan keretanya. Warnanya je. Terus beli. Dahsyat. Okay, next. Okay, ni anak saya yang bongsu. Dulu suami saya belikan anak saya nombor 4. Dia belajar motor dia apa? Dia beli hutang kan doktor. Tapi saya beli cash. Ni Y suku ni. 15,000 ni doktor cash. Lepas tu dia nak kahwin lagi seminggu. Inilah hadiah Honda City doktor untuk si bongsu. Wow. Lepas tu ni juga mak kita. Inilah mak saya. Kenapa saya sungguh betul-betul lagi ni nak buat MBA. Kalau saya apa kata orang down ke apa ke kan. Orang cabar saya ke apa ke. Saya rasa macam dah tak nak buat kan. Biasa kita ni manusia kan doktor. Bila orang reject kita dah mulalah nak tarik diri. Dah tak nak buat kan. Tapi saya pandang muka mak saya ni. Saya nak buat MBA sungguh-sungguh. Kerana mak saya doktor. Mak saya ni sakit doktor. Mak saya ni dulu pernah sakit mental doktor. Adik-adik saya semua tak ada pelajaran doktor. Semua harapkan suami yang kerja kilang. Ini sekarang saya tunjuk adik saya ni semua janda doktor. Adik saya yang bongsu bawah ni adik ipar saya anak dia cacat ada 5 ke 6 orang doktor. Tapi yang 4 dah meninggal, tinggal 2 yang istimewa doktor. Tapi tiap-tiap bulan saya masukkan duit dalam akaun dia doktor. Saya masuk hospital doktor kan adik-adik saya ni kan doktor. Saya cakap dengan Zul, ambil kad saya ni pergi masukkan duit dalam sampul surat, pergi bagi dekat ibu-ibu ni. Walaupun ada segelintir adik-beradik saya yang tak sokong saya, tapi saya tak peduli. Dia buat saya macam mana pun saya tetap doktor bagi apa yang saya mampu. Okay, next. Inilah dia doktor. Wow. Dayu Sasot ni doktor, saya tak suka emas doktor. Memang saya tak suka emas. Dan dulu bukan tak suka doktor, tak ada duit nak beli dulu. Bukan tak suka. Tapi bila dah ada, Yus kata pakailah bu. Ibu kena reward dia ibu. Ayolah, pakailah kan doktor. Lepas tu dapat reward mak juga. Dan yang ini kan doktor, duit simpanan saya. Bukan duit simpanan, duit tiap-tiap bulan yang saya dapat bonus kan doktor. Saya larikan sikit-sikit doktor. Sekarang saya dah ada 250 gram. Bersamaan dengan 22,000 doktor. Saya masuk public goal doktor. Okay, next. Ini untuk hari tua. Bukan MB pun kita dapat juga duit nanti insya-Allah. Mungkin dia akan diwaris mungkin untuk anak-anak kita doktor, untuk generasi kita. Dan yang ini tak disangka-sangka dengan duit MB juga doktor dapat kahwinkan anak. Lepas dapat apa lagi ni? Dapat bawa anak doktor. Yang sangat-sangat saya tersentuh doktor. Sampai ada satu saudara saya doktor kan, dia telefon saya, rumah dia kena banjir doktor. Saya tak tahu yang dia kena banjir. Tapi masa dia call saya, dia marah-marah saya doktor. Dia kata apa? Kau tak pedulikan aku langsung, aku kena banjir. Dalam kau kaya, kau sombong. Tiba-tiba je doktor, saya kata kenapa jadi gitu? Saya pergi umrah, saya tak tahu. Aku tahu kau pergi umrah. Kau dah kaya, patutlah tengok kau pergi umrah dengan anak beranak kau. Sampai 9 orang. Macam itu pun ada doktor. Saya rasa betul-betul hibah dengan pegangan saya punya saudara dengan adik-beradik saya ni doktor. Next. Tapi saya bersyukur dengan MW lah yang boleh membawa saya ke arah tu doktor. Itu sajalah perkongsian saya hari ni doktor. Allahu Akbar. Guys, tidur doktor. Sampai besok pun tak boleh tidur. Betul. Ini otai 14 tahun, 15 tahun kan, cerita tak habis. So at least lah kan 440 orang bersama. Ada few dekat FFB. Kak Mewah, mungkin 1 minit pesanan kepada adik-adik ni. Adik-adik anak-anak ni. 1 minit. Cucu-cucu.
Apa saya nak pesan doktor, apa yang saya lalui kan. Kalau adik-adik seorang suri rumah, jangan rasa rendah diri. Sebab peluang kita tak ada kerjaya tu, sebenarnya itu bukan rezeki kita. Allah mungkin beri anda peluang rezeki melalui perniagaan MW. Dan insya-Allah kalau korang buat betul-betul, sebenarnya income daripada MW tu sebenarnya lebih besar. Sebab kawan saya kata, "Weh, kau ni buat MW berapa yang kau dapat? Aku tengok kau punya lifestyle lain macam." Dia cakap itu. Dia kata, "Kita dah tua-tua pakai kereta kecil-kecil, tapi kau dah tua makin pakai kereta besar-besar." Itulah yang orang tak nampak kan. So sekarang ni siapa yang rasa MW tu kecil, tolong ubah minda. Set balik semula minda, nampakkanlah diri anda dengan perniagaan MW. Sebab perniagaan MW ni sangat besar. Value sangat istimewa. Dan reward dia tak terkata. Reward tak terkata. So anda kena berjaya dulu dalam MW, baru anda rasa ingat apa yang leader-leader cakap, kata betul lah leader tu cakap buat MW ni bagus, duit banyak, reward ada, apa semua ada. Sebab Bonda dulu macam tu. Mula-mula macam tak percaya pada diri sendiri. Tapi bila kita pergi seminar besar, kita dengar orang yang berjaya, yang okey, Dr. Aziz ketuk pintu hati Bonda untuk nampak MW. Tapi seminggu selepas kami pergi kelas, ada satu event National Convention dekat Stadium Bukit Jalil. Guest speaker adalah Dr. Azmi. Orang yang sibuk, ada 4 klinik. Tapi buat MW, dah 4 klinik. Suami isteri doktor pun nampak buat MW. Siapa aku ni? Tak ada apa-apa pun, tapi bodoh sombong. Macam tu. Lepas tu saya dengar lagi Datuk Zul. Sebab upline saya kata macam ni, "Jomlah Kak, pergi dengar event ni, kita sokong orang Melimau." Sebab ada Datuk ni pergi jadi guest speaker. So saya dengar, ada 14 syarikat pun buat MW. Saya kata, saya ni seorang suri rumah, ya Allah. 2 guest speaker tu yang menjentik hati saya. Menjentik hati saya nak nampak sangat. Dan dalam perjalanan balik, sebab dulu kan kita dipandai diperangkap oleh upline kan. Jangan bagi downline bawa kereta sendiri, nanti dia cepat balik. Mesti naik kereta upline. Selagi upline tak balik, kita tak balik. So saya bila perjalanan balik, saya terus macam nampak positif, saya cakap dengan upline saya. Dia kata, "Why not aku buat MW, aku akan jadi pembayar zakat yang banyak dan mengeluarkan cukai pendapatan yang banyak. Dan aku sendiri otomatik akan ada pendapatan yang banyak." Itu yang saya declare dengan saya punya upline, dan alhamdulillah sekarang itulah juga yang saya dapat. Kak Mewah. Okay guys, ada dasarnya disuruh kau buat lah, itu je. Kak Cemah, 1 minit Cemah. Apa pesanan pada adik-adik, anak-anak, cucu-cucu? Pesanan dari Nenda untuk semua yang berada dalam Zoom ni, termasuk diri Nenda sendiri, semakin besar masalah yang anda hadapi, semakin manis kejayaan yang anda bakal kecapi. Itu saja, Doktor. Wow. Okey, satu bagi api-api pada kedua-dua otai dan orang kuat dalam Han Legacy. So tahniah Kak Mewah dengan Cik Mah. Guys, okey. Ada saya tengok ada banyak respon, ada yang kata nak teruja tapi macam mana nak buat. Asasnya adalah ilmu. Asasnya adalah ilmu. Asasnya adalah ilmu. Dan saya nak siapa yang hari ini teruja dengan cerita Kak Mewah, Kak Cik Mah, dengan cerita mereka, asasnya adalah you sanggup belajar je. You korbankan, kalau perlu tenaga you korbankan untuk belajar, korbankan. Kalaulah perlu sedikit wang untuk belajar, beli buku, beli alat demo dan sebagainya, korbankan. Kalaulah perlu untuk pergi kelas fizikal, ada program-program BOM, ada program-program macam BEST pada bulan 9 nanti, korbankan sedikit. Because dengan pengorbanan sedikit itu, you akan jadi macam Kak Mewah dengan Kak Mah, Cik Mah. Because semuanya adalah, asas dia adalah ilmu. Orang kata knowledge is power, inilah dia.
Kak Mewah kata tadi, bukan kalau you mungkin tak ada pelajaran tinggi, tetapi dengan Amway you boleh ada income yang tinggi. You mungkin ada pelajaran yang tinggi sekarang pun, maknanya dengan Amway you boleh dapat lebih daripada apa yang you boleh dapat daripada dengan kerjaya you. Semuanya berasaskan kepada ilmu. Okay, so saya nampak banyak program yang dah disusun oleh upline you all, banyak BOM, Business Opportunity Meeting. Hujung minggu ni ada kelas. Tanya upline you all, ada kelas kat mana minggu ni, and pergi jumpa leader, rapat dengan mereka, tanya apa yang perlu saya buat. So mulakan dengan belajar, mulakan dengan ilmu. Thank you so much. Terima kasih kepada semua, terutamanya Kak Mewah, Kak Mah. Terima kasih kerana memberi inspirasi kepada ramai anak-anak muda. Alright, thank you so much. Saya serahkan terima kasih, doktor, kembali. bagi peluang kepada kita orang, doktor. Ya. Thank you, terima kasih. Mai, silakan. Sinar Channel TV.